Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Syirah, saya rasa kita tak patut melengahkan masa. Betul. Sebab banyak komen-komen sudah dikongsikan oleh penonton dan saya rasa tetamu-tetamu di studio pun tak sabar nak mengupas topik pada hari ini, iaitu bila pasangan minta perhatian. Betul. Masing-masing pun sebenarnya tadi dah mula bercakap sebelum kita mulakan rancangan. Rintihan pun ada, luahan hati pun ada. Eloklah kalau saya perkenalkan ketiga-tiga tetamu kita. Kalau boleh saya mulakan di sebelah kiri Sugita, Nur Sheila Amin. Lebih mesra kami panggil dengan Kak Sheila, betul? Sihat Kak Sheila? Alhamdulillah sihat. Cantik Kak Sheila. Cantik, ayu, memang menjadi inspirasi kepada ramai. Baik, yang di sebelahnya tadi kita dah dengarkan lagunya Gelora. Ramai yang puji di Facebook, katanya lagu sesuai dengan topik hari ini. Pasang. Okey, Ucup, sabar. Lepas ni kita nak tanya soalan pada awak. Dan di sebelah Ucup, di hujung sekali, Encik Amin Idris selaku perunda motivasi yang akan kata orang redakan keadaan. Takut saya tak reda. Sihat Encik Amin? Alhamdulillah. Baik. Bercakap mengenai perkahwinan, mungkin kita tanya kepada Mama ataupun Kak Sheila dahululah. Kak Sheila dah kahwin katanya tadi 40 tahun tahun ini. Tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, dan dalam 40 tahun ni saya pasti Kak Sheila dah melihat pelbagai warna-warni rumah tangga atas dan bawah dan sebagainya. Tapi sebagai permulaannya nak tanya, apa yang Kak Sheila lihat dalam sesebuah rumah tangga itu? Apa yang menjadi pelengkap rumah tangga? Okey, of course selain daripada persefahaman dan dengan tajuk kita pada hari ini, sebelum kahwin lagi masing-masing nakkan perhatian. Betul. Kan? Jadi perhatian tu adalah satu, orang kata selain daripada mengeratkan, dan ia adalah satu komunikasi yang sangat-sangat penting. Bila masing-masing pasangan memerlukan perhatian, so jadi dia perlukan komunikasi. Jadi komunikasi tu in term of macam you look lawa gini. Do I look pretty hari ni? Macam tu. So jadi attention tu. Dia perlukan perhatian. So jadi itu bagi Kak Sheila kena amalkan daripada sebelum kahwin sampailah berumah tangga. Jangan berubah. Tetap terapkan memerhati sesama sendiri. That's Kak Sheila rasa itu sangat-sangat boleh mengeratkan. Alhamdulillah 40 tahun dah tuan. 40 tahun tempoh yang sangat lama. Tapi kan ada orang merasakan, mungkinlah lain orang lain cara penerimaan. Ada yang rasa itu perhatian, ada yang merasakan itu mengada-ngada lah. Kenapa perlu mengada-ngada? Jadi kita tanya yang mudanya. Kita tanya tadi Kak Sheila 40 tahun, ini 4 tahun masuk belum lagi. Nak masuk 4. Akan masuk 4. Okey, jadi Ucup, penting ataupun tidak sebenarnya kita bagi tak boleh nanti. Perhatian kepada pasangan. Takut. Jangan salah cakap. Mami, Daddy masuk TV. Silakan Ucup. Okey, apa tu? Penting atau tidak kita beri perhatian kepada pasangan? Saya rasa penting. Sebab kadang-kadang biasalah bini kita ni bila dia tambah-tambah sekarang bini saya ni tengah orang kata pregnant kan, anak nombor 2 kan. Memang kadang-kadang dia perlukan perhatian. Betul. Kadang-kadang saya pergi kerja kan. Kita duduk tengah buat kereta tak balas cek sepatah-sepatah kan. Daddy ni tak sweet lah sekarang. Bukan kita tak sweet. Kita tengah mandu. Kadang-kadang tengah memandu, kadang-kadang betul Ustaz kan, kadang-kadang bila dah rumah tangga ni dia tak macam dulu Ustaz kan. Bukan dia tak sweet, dia sweet. Kehangatan tu kehangatan tu macam dulu. Hello. Mami buat apa tu? Sekarang Mami, Daddy dah sampai ni. Dia macam tu. Dia bukan dia sweet tu sweet, cuma taklah macam dulu sebab kan kita kan sebagai seorang khalifah, betul? Masya Allah. Abang sebagai seorang khalifah ni, abang kena bekerja keras untuk anak bini abang. Dia macam tu, tuan-tuan dan puan sidang Jumaat. Okey, tapi bekerja keras tapi jangan lupa berikan perhatian. Siapa kata saya tak bagi perhatian? Tanya bini saya. Okey, nanti kita call, kita check ya. Okey, kita dapat check. Okey, bermaksud kita dapat lihat kan Encik Amin dari awal perkahwinan sehingga 4 tahun
tahun perkahwinan dan sebenarnya perhatian diberikan lebih matang. Kalau dulu kita lebih kita mengada-ngada, kita bermanja-manja, tapi sekarang ni sebenarnya lebih matang. Usia perkahwinan mematangkan kesuitan dan juga keprihatinan kita beri kepada pasangan. Saya nak tambah satu lagi soalan. Silakan. Semua orang dah jawab. Mungkin Cik Amin boleh jawab sekali. Dah berkahwin sudah berapa tahun? Jap. 15 15 tahun. 15 tahun. Okey, baik-baik. Dan mungkin boleh terus menjawab soalan Syirah. Manusia memang secara fitrah inginkan perhatian. Nampak? Seawal seorang baby lagi pun, dia menangis sebab apa? Perhatian. Dia nak susu, dia lapar, dia nak kasih sayang, dia nak perhatian. Tetapi apabila masa beredar, maka cara kita meminta perhatian berbeza. Betul. Tak adalah macam Sugi sampai ke sudah menangis bila nak perhatian, betul tak? Jangan macam tu. Betul tak? Zaman baby meminta perhatian. Tapi bila dah besar sikit mungkin dengan menjerit. Mungkin ada budak tu dengan buat perangai. Kadang-kadang kan budak-budak dia buat perangai di sekolah ke apa. Bukan sebab apa. Sebab mungkin mak ayah terlalu sibuk. Lantas bila anak tu cemerlang dalam akademik, mak ayah dia mungkin tahniah tu je lah. Tapi bila anak dia buat hal, barulah mak bapak nak hantar sekolah. Ada orang dengan buat hal tu, dia buat perhatian. Dan tanpa kita sedar, bila dah besar, terkadang kita buat perangai yang sama. Mungkin dengan menangis, tetapi dengan mengada. Mungkin bukan dengan menjerit, tetapi dengan berteriak tentunya. Ataupun dengan memanggil-manggil. Ataupun dengan kita menyebut nama ke apa, mengada-ngada. So, dalam erti kata lain, meminta perhatian itu adalah fitrah. Cuma isunya ialah bagaimana kita mengurus meminta perhatian dan diminta perhatian. Dalam konteks soalan tadi, usia mematangkan kita. Zaman bercinta lain. Betul. Bercinta biasanya lelaki every time buat peciu. Bila dah kahwin, bini pula tanya buat apa tu? Tidur pun video call, Ustaz. Tidur video call. Halo. Dah tidur pun tak letak. Betul. Kononnya kan. Betul. Dulu sebelum kahwin, tapi bila dah kahwin dah ada depan mata kan. Video call celah apanya. So berbeza-beza cara kita meminta perhatian. Tetapi yang paling penting, kita sebagai suami isteri ni kena tahu Swiss perhatian tu. Sebab ada setengah lelaki ke ataupun perempuan dia tak faham. Kan bini dah macam-macam buat, suami tak faham-faham. Sedih kan? Ataupun suami dah bagiin macam-macam. Bini buat bodoh. Betul. So yang ni dinamakan sebagai salah urus ataupun tak erti bahasa. Bila mengurus perhatian. Itu bunyinya macam tak matang-matang lagi. Tak matang-matang lagi, betul tak? Tak matang-matang lagi. Baik, dan overconfident. Betul, mungkin apa yang Cik Amin kongsikan, saya rasa ada kaitan dengan komen ini juga daripada Haziq Raji. Katanya, perhatian bukan dimahukan tapi diperlukan. Baru muncul rasa sayang meskipun tidak pada lontaran suara, tapi cara perilaku tanggungjawab bagaimana. Nanti mungkin Cik Amin boleh jawablah. Boleh. Hujungnya dia bertanya mengenai perilaku tanggungjawab kan. Tapi nak tanya kepada Mama Sheila, sepanjang Mama Sheila berkahwin 40 tahun ni, mungkin di awal perkahwinan Mama Sheila aktif sebagai seorang penyanyi, kerja memerlukan banyak masa dan kemudian dengan anak-anak dan sebagainya. Mungkin ada orang dia lupa memberikan perhatian pada pasangan disebabkan tanggungjawab yang lain. Jadi bagaimana Mama Sheila mencari keseimbangan itu supaya suami tak rasa macam saya ni dia lupakanlah, dia sentiasa pada kerja dan juga anak-anak sahaja. So permulaan awal Mama melibatkan diri dalam dunia hiburan ni. So memang suami bekerja. Jadi Mama memang dah mula Mama Mama memang daripada awal penglibatan memang menyanyi saja. So jadi memang perhatian ni memang kuranglah juga. Okey, tapi bila dah melibatkan diri 100% dengan ini, so jadi Mama perlukan suami. So jadi dia tinggalkan kerjaya dan ikut Mama. So jadi orang rasa pemerhatian tu diperlukan bila Mama bersiap-siap lah. So jadi kalau kata macam nak pakai, kita artis, jadi seminggu sebelum tu dah try macam-macam baju. Jadi, Baba, how am I look? Okay, is it okay? So jadi perhatian tu memang diperlukan. Jadi for me, I suka sangat bila ada di pasangan kita memberi perhatian, sebab itulah macam Mama cakap tadi, komunikasi kita. Kadang-kadang bila kita tak bercakap kan Ustaz kan, kenapa pasangan kita minta perhatian? Sebab
you tak bagi kita kurang komunikasi lah. Tak bagi signal pun. Tak bagi signal pun. So jadi dalam keadaan tertentu tu pasangan kita perlukan perhatian dan dia colek-colek macam tu lah. Come on lah you ni. Buat something yang pasangan kita trigger kat kita. Faham. So jadi this is how mama daripada dululah sampai sekarang. Even though my husband pun kalau kata baju dia ke apa ke, saya yang akan prepare. Tapi bila dia dah pakai, you look like nice like this. Tapi bila dia pakai, dia pilih ke benda ke? No. I yang pilihkan. I yang pilihkan. So jadi perhatian I toward dia, I yang kena siapkan. Baik. Faham Mama. Bermaksudkan kita sebagai pasangan ni, kita nak tengok pasangan kita sentiasa cantik, sentiasa terbaik. Kita lah yang mengkritik mereka, kita lah yang membentuk mereka, kita yang tegur mereka sebab kita paling rapat dengan mereka kan. Okey, baik, itu pengalaman dari Mama Sheila sendiri. Kita nak tanya juga pendapat orang ramai di luar sana mengenai dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengar. Kalau macam saya dengan husband saya lah, saya rasa macam husband saya lebih banyak yang nak lebih keperhatian lah. Yelah, lelaki ni selalunya macam ada benda dia tak boleh nak cerita dengan orang lain kan. Selalunya dia akan cerita dengan isteri dia semata-mata. Bagi saya isteri lah. Sebab isteri ni dia manja. Dan kita tahu siapa dia, kita kahwin dengan dia pun kita tahu perangai dia macam mana. So kita kena bagi perhatian lebih kat isteri kita supaya dia akan datang tu kita senang. Kalau saya nak perhatian daripada isteri saya. Kadang kita duduk basuh pinggan ke, dan kita duduk lama sikit tunggu dia datang lagi. Kita perlukan perhatian pada dia kan. Dia atas sentuh pun at least kita dah rasa dihargai. Bagi saya suami. Sebab suami ni kadang-kadang kita ni boleh buat semua benda sendiri. Kadang-kadang suami ni macam benda-benda sesimpel pun kadang minta isteri yang tolong buatkan. Contoh macam kita tengah duduk relax, sekejap lagi dia minta tolong buat air lah. Tolong masak tu lah, goreng tu lah. Suami sebenarnya nak lebih perhatian daripada isteri lah. Sebab bila kita dah kahwin ni kan, kadang-kadang kita nak perhatian lebih. Kalau I busy, betul-betul busy, I memang akan cakap kat dia lah I busy, and then bila I akan cari satu masa untuk spend time bersama, spend time, me time. Bagi saya lah kan, suami saya nak perhatian lebih daripada saya. Contohnya macam event hari ni, okay, saya ada kerja lain, dia pun ada kerja lain, tapi dia sanggup nak dia pun cancel dia punya kerja semata-mata nak melekat dengan saya. Clingy kan, tapi saya pujuk dia, sayang, awak settle kerja awak dulu, baru saya punya kerja kan. Macam tu saya rasa lelaki kot. Itu dia, kita dapat lihat kemenangan berpihak kepada pihak isteri dan juga wanita. Sebab apa Sugi? Lelaki ni berdasarkan pengalaman sendiri dan juga orang di sekeliling saya Kalau mereka ni sakit, ya Allah ya Tuhan, aku separuh nyawa. Kalau sakit tu separuh nyawa. Kadang-kadang dompet kita ni tempat kerja, dompet. Hello sayang, dompet I nampak kat mana? Semuanya semuanya tanya dekat kita. Okey, tadi kami tak berani nak bantah sebab kita program porang kan. Wanita kawan lelaki kami bantah. Okey, saya hari ini kalau lelaki kami lawan. Tak ada. Dia bukan macam tu. Tapi sebelum saya nak bertanya kepada Ucup, saya nak kongsikan komen daripada Alia Maisara. Katanya lebihkan perhatian kepada orang yang kita sayang sebelum perhatian orang yang di samping kita beralih arah kepada orang lain. Bahaya tu. Perhatian yang diselit cemburu berlebihan juga akan merimaskan pasangan. Beri perhatian cinta yang penuh kasih sayang, bukan beri perhatian penuh dengan cemburu dan kontrol pasangan. Okey, Ucup. Ucup baru berkahwin 4 tahun, nak masuk 4 tahun. Okey, dan Ucup pun muda, isteri pun muda. Okey, biasalah bila baru-baru ni dan muda-muda ni pasti akan ada kan rasa cemburu. Itu bukan nak kata cemburu itu satu perasaan yang negatif semata-mata, tapi kadang-kadang ia boleh membantu juga. Tapi dalam rumah tangga Ucup sendiri bagaimana sebagai pasangan yang baru ni, pernah tak wujud perhatian yang isteri minta sebab dia rasa cemburu? Pernah. Apa pula tak pernah. Tambah sekarang ni saya ni boleh dikatakan macam Justin Bieber. Tak ada lah. Adidas. Dia macam ni. Di sini contohlah saya penyanyi kan. Kadang-kadang saya pergi show. Orang perempuan ni kadang-kadang dia nak tangkap gambar. Perempuan ni. Bukan orang perempuan. Bukan.
orang perempuan lah. Peminat kadang-kadang nak tangkap gambar. Ada yang duduk dekat-dekat. Didi, kenapa? Kenapa macam ni tangkap gambar tak boleh duduk jauh-jauh ke? Allah Akbar, Mami. Kalau kita boleh suruh hanjak sikit. Bini duduk rumah tu. Kita tak tahu. Kadang-kadang orang tak gambar kan. Ramai. Kadang-kadang bini saya terasa hatilah. Yang tu saya memang minta maaf lah, Mami, Daddy minta maaf. Okey. Yang tu memang cek salah. Kadang-kadang saya terlepas pandang. Sebab yalah kadang-kadang orang nak tangkap gambar kan banyak kan. Bini ni boleh dikatakan memang perlukan lebih perhatian Ustaz kan. Kalau bagi saya lah kan. Nak pula bila dia ni suri rumah sepenuh masa. Betul. Dia suri rumah sepenuh masa, dia jaga anak. Kan. Memang kadang-kadang saya travel pergi buat kerja jauh-jauh kan. Dia jaga anak, dia penat. Saya faham dia memang penat jaga anak kan. Sebab tu kadang-kadang kalau dia nak pergi mana ke, dia nak apa ke, insya-Allah saya akan tunaikan. Insya-Allah saya akan tunaikan. Okey. Tadi suami budiman dan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak selitkan satu lagi soalan untuk Ucup. Ucup, tadi ada pandangan orang ramai yang mengatakan suami ni benda-benda simple dia tak suka buat. Benda simple, duduk nak ambil air pun, yang boleh tak ambilkan air. Padahal dia boleh je pergi dapur ambil. Betul. Tapi dia nak perhatian, nak kasih sayang. Yang boleh tak letak nasi? Yang boleh tak ni tu. Itu saya nak tanya, perlukan perhatian ke? Dia mengada ke? Dia malas? Itu ni dia dalam rumah tangga ni. Fikir 2-3 kali pun nak jawab. Boleh. Dia dalam rumah tangga ni dia kena orang kata apa, sama-sama bekerja bersama. Kan kalau hari macam saya penat tu kan, cakaplah elok, yang tolong saya ambil air dekat Daddy. Macam tu. So bini pun ambil air. Okey, baik, lari. Baru dia semangat ambil ni. Ambil air Ustaz kat abang. Kita akan rasa itu macam memerintah kan. Cara tu kena ada. Dia jangan macam kita buat bini kita ni macam hamba abdi. Kan? Dia tak elok macam tu. Kita abang kita, sayang ambil air kat abang Ustaz, boleh? Boleh sayang. Minum. Nak lagi abang? Boleh. Lagi 3 kali pergi pun boleh. Boleh. Dia kena lembut-lembut. Dia kadang-kadang sebab macam saya kan, bini saya kan baru anak pun baru setahun lebih. Lepas tu ni dia tengah pregnant pula. Saya faham. Kadang-kadang saya pergi ambil sendiri. Saya buat kerja penat. Kadang-kadang saya pergi sendiri sebab saya faham bini saya. Okey. Kalau Amin pula ambil air sendiri ke buat sendiri ke macam mana? Saya memang daripada kecil dididik begitu. Okey, memang berdikari lah saya cerita. Saya hempuk kalau saya seorang. Okey. Dah dididik macam tu. Okey, kita dapat lihat kita dapat lihat pengalaman dua individu yang memang bersedia untuk memberikan komitmen sepenuhnya dalam rumah tangga. Bermaksud, Encik Amin, betapa pentingnya kita sebelum mendirikan rumah tangga untuk kita bersedia mental dan juga fizikal untuk beri perhatian, emosi, fizikal dan sebagainya sebelum kita melangkah masuk ke rumah tangga. Betul? Jangan nanti kita dah kahwin cakap kita tak cukup me time lah, tak cukup nak enjoy lah. Encik Amin. Dia gini, pertama dalam saya ambil law, masa saya belajar law dulu, ada kes combat versus combat, ada kes height versus height. Dalam pernikahan sivil sekalipun, mereka mengatakan bahawa marriage is not about soal marriage tu je. Tapi dia adalah penyatuan dua jiwa. Ya, betul. Penyatuan dua jiwa, kita cuba untuk meraihkan perbezaan, cuba untuk mencari persamaan. Itu dalam konteks pernikahan sivil. Dalam pernikahan syariah sekalipun, agama melihat bila kita bernikah, maknanya kelemahan-kelemahan itu dilengkapi oleh kelebihan masing-masing. Barangkali suami ada kelemahan tertentu, dilengkapi oleh kelebihan isteri. Isteri ada kelemahan dia, dilengkapi oleh kelebihan suami. Itu namanya lengkap melengkapi ataupun dalam bahasa Arab sebagai ta'awun, tolong-menolong. Dan kena ingat, bila kita mengahwini seseorang, kita jangan ingat perangai dia macam kita. Seseorang itu, perangai dia sekarang terbentuk daripada didikan. Kalau contohnya isteri ke suami kita masa kecil dulu, dia adalah daddy's little girl ataupun mother's son, maka dia ni memang setiap masa mendapat perhatian mak bapak dia. Walaupun adik-adik ramai ke, adik-adik sikit ke, dia kalau dia dapat perhatian, tiba-tiba bila dah kahwin, pasangan tak bagi perhatian. Ini masalahnya. Dia jadi marah. Jadi marah sebab selama ni dapat perhatian. Bila dah menikah, tak dapat perhatian. Jadi penting, saya rasa Kak Sheila dan juga Usuk dah sebut, memahami tu. Ada satu buku, 7 Habits of Highly Effective People. Dia sebut salah satu habit orang efektif ialah seek first to understand to be understood. Kalau pasangan nak difahami, dia kena memahami dulu. Ni hang
You ni tak faham I lah. Masalahnya kau tak faham bini kau ataupun kau tak faham lelaki kau. Tapi kau nak orang faham kau. Tapi kadang-kadang orang tu tak faham diri sendiri pun dia tak faham. Diri pun dia tak faham. Masalah lah. Susah. So, kahwin ni adalah soal lengkap melengkapi. Kita dah tahu dah orang tu kalau muka cebik, maknanya dia nak perhatian tu. Bukan dia nak mengada. Ataupun bini dah tahu dah bila suami contoh kata, "Ush, abang rasa hari ni penat lah." Maknanya dia nak perhatian tu. Bini pula, habis tu buat pekerja kalau tak penat. Nampak? Nampak kan? Faham. Ketika Nabi Muhammad SAW dia pergi beruzlah di Gua Hira, kan dia takut balik, gigil ketakutan. Dan bila dia turun, Khadijah kata, "Kalla la tukhzikallahu abada." Demi Allah, sesungguhnya Allah takkan sia-siakan kau. Engkau berbaik kepada jiran, engkau buat baik pada orang tak akan nanyakan kau. Khadijah tak bebel, yang hampir naik gua tu buat bawah. Elok-elok dia bawah, tak ada. Dia memahami suami dia yang ada tanggungjawab. So bila kita ada this seek first to understand to be understood, insya-Allah kita tahu Swiss tu jalan. Okey. Apa yang Cik Amin kongsikan adalah konklusi juga, tapi nak jugalah tanya kepada Mama Sheila. Of course. 40 tahun sudah berkahwin dan setiap individu ada pelbagai tanggungjawab dan setiap tanggungjawab itu memerlukan perhatian, sama ada pekerjaan kita ataupun mungkin kepada ibu dan ayah kita, suami, anak-anak, semuanya memerlukan perhatian. Tapi sebagai seorang Mama Sheila, apakah pesanan yang boleh Mama berikan kepada yang sedang menonton sekarang ini? Okey, pada penonton yang dihormati sekalian, so jadi contohilah macam yang kata Encik Amin tadi, seperti Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, macam mana mereka memahami antara satu sama lain. Jadi bila kita dalam rumah tangga ni, bukannya pasangan kita minta perhatian tu untuk dia mengada-ngada ke apa ke, tidak. Itu macam saya cakap tadi pada awal lagi lah, itu mereka memerlukan komunikasi. Kemungkinan ada sesuatu yang diorang dah tak nampak sebelum awal-awal perkahwinan kita. Mungkin ke awal percintaan. Jadi bila dah kahwin, kenapa pasangan kita macam ni? Kenapa dia macam ni? So jadi bila diperlukan perhatian, so jadi kemungkinan ada kelemahan dalam komunikasi kita. So jadi kekalkanlah, mencarilah sesuatu yang boleh menjadi perhatian pasangan kita. Nice. Ada single terbaru ke? Pengacara. Single terbaru, mana tahu kita buat pemerhatian. Wow, okey. Okey, mungkin sedikit daripada Ucup. Sedikit daripada saya. Aduh. Dah habis dah Ucup. Tanya tadi, nyanyi dengan bercakap mana lagi senang? Macam saya ni barulah sangat kan, tak lama sangat kan. Kita dalam rumah tangga ni, betul Ustaz, 5 tahun pertama ni adalah orang kata apa? Dugaan yang paling banyak. Betul. First kali. Betul. First kali ni yang saya cakap sebab saya pernah rasa dalam masalah ekonomi. Tahu tak, siapa pun tak tahu, tapi hari ini saya buka cerita lah kan. Betul, kenapa kita nak cerita dengan orang? Betul. Tak boleh. Betul. Masalah ekonomi. Saya pernah buka kedai tau masa tu. Ni saya cerita, saya buka kedai masa tu dengan bini saya. Masa tu saya baru berkahwin dan bini saya pregnant masa tu. Pregnant tengah melahirkan anak. Masa tu saya bakal melahirkan anak. Saya tersilap terbalik. Bakal melahirkan anak masa tu saya buka kedai. Kedai saya ramai. Tapi bila sampai satu tahap bini saya nak keluar nak bersalin tu kan. Kedai saya tiba-tiba tak ada orang Ustaz. Tak ada orang. Tak ada orang. Masa tu orang mai kedai saya pun orang tak nampak. Masa itulah ekonomi saya dugaan ekonomi saya, kawan pun hilang. Kawan-kawan yang rapat ni tiba-tiba hilang Ustaz. Sebab tu orang kata apa, dalam rumah tangga ni kita kena saling melengkapi. Bini kadang-kadang mak ayah pun tak tahu pada kita punya derita kita, bini kita macam mana. Semua laki dengan bini saja. Bila dalam rumah tangga, laki dengan bini je tahu. So sebab tu I love you. Sempat
selit tu. Baik. Sebab saya dah tak tahu nak cerita apa dah. Saya potong yang tu terus. Okey, baik dan saya pasti apa yang dikongsikan Cik Amin tadi menjadi kata-kata semangat buat mereka yang mungkin sudah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga. Kan, Cik? Betul. Baik, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mama Sheila, Usop dan juga Ami Idris. Usop, kita dah settle. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, tak ada apa sega. Baik, terima kasih banyak juga atas pengalaman yang dikongsikan dan juga tips. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana.